Okey, yang pertama. Yang pertama tanda-tanda husnul khatimah ialah mengucap dua kalimah syahadah ketika saat sakaratul maut. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Yang bermaksud sesiapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, nescaya dia masuk syurga. Nescaya dia masuk syurga. Itu yang pertama. Barang siapa yang akhir kalimahnya boleh mengucap la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Saya nak cerita beberapa kisah benar kematian yang buruk, kematian yang su'ul khatimah. Kisah yang pertama, ini diceritakan oleh Syekh Yusuf Al-Haj Al-Ahmad. Kenalannya Dr. Aiman berkata, ada seorang doktor yang bertugas di hospital. Jadi saya percaya doktor yang berada di hospital antara mereka yang berpengalaman menghadapi dan melihat bagaimana saat-saat keadaan seseorang itu mati. Jadi ada satu kisah seorang doktor yang bernama Dr. Aiman. Dia bercerita suatu hari dia membuat pemantauan. Beberapa orang pesakit-pesakitnya. Okey. Kemudian ada seorang pesakit di katil nombor 3 yang bernama Muhammad. Maksudnya pesakit ni adalah orang Islam. Okey, saya baca ya, kisah ni memang ada dalam kitab ni. Saya memperhatikan raut wajahnya yang hampir tertutup dengan bantuan alat pernafasan. Maksudnya ada seorang pemuda bernama Muhammad. Mukanya hampir tidak kelihatan sebab banyaknya bantuan-bantuan pernafasan yang diberikan. Dia seorang pemuda berusia 25 tahun. Dia menghidap penyakit HIV AIDS. Dia dimasukkan ke hospital 2 hari sebelumnya dan keadaannya amat kritikal. Dia bukan orang Islam pertama yang menghidap penyakit HIV AIDS di negeri barat yang dirawat. Dr. Aiman ni berada di negeri barat, sebuah negara barat, tak sebutlah negara mana. Akan tetapi saya merasakan satu perasaan khas dengannya tanpa saya mengetahui sebabnya. Pendek cerita, ketika Muhammad ni, pesakit HIV umur 25 tahun pemuda ni semakin nazak, lalu dia menghubungi kedua ibu bapanya. Dia pun pergi menghubungi kedua ibu bapanya. Lepas tu doktor ni telefon kepada dua ibu bapa ni, telefon ni. Dia telefon ibu, lalu dia sebut, puan mesti datang sekarang sebab anak puan semakin kritikal, anak puan semakin berat, sakitnya semakin tenat. Lalu si ibu menjawab apa? Aku sedang sibuk dengan pekerjaanku, aku akan hadir setelah selesai. Ibu ayah kepada pemuda yang bernama Muhammad ini seorang businesswoman yang berjaya di bandar tersebut, orang kaya, tetapi mengabaikan anak. Kemudian selepas setengah jam jurat meminta saya bertemu dengan ibu pesakit. Kemudian selepas itu, ibu tu tak lama ibu tu datang. Kemudian bila bercakap dengan ibu pesakit, lalu ibu tu datang, dia melihat seorang wanita pertengahan umur dah 50 tahun dan tidak nampak tanda-tanda Islam padanya. Walaupun ini keluarga Islam tapi tidak ada tanda-tanda Islam padanya. Dia kelihatan gelisah. Saya menerangkan keadaan anaknya lalu dia terus menangis. Saya berusaha menenangkannya dengan berkata kepadanya, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkannya. Lalu dia memandang saya dengan terkejut. Apa yang engkau katakan? Maksudnya doktor Islam ni bagi tahu ibu, berdoalah kepada Allah agar Allah sembuhkan anak kamu ni. Lalu dia bertanya, ibu tu bertanya, kamu orang Muslim ke? Lalu doktor berkata, ya, saya Muslim. Lalu ibu tu menjawab, kami juga Islam. Kemudian doktor pun berpesan pada ibu, ajarkanlah anak kamu ucapan la ilaha illallah. Ajarkanlah anak kamu ucapan la ilaha illallah. Kemudian ibu ni menjawab, sebenarnya aku tidak reti. Sebab doktor ni bagi tahu kepada ibu, pergilah bacakan sesuatu di telinga anakmu. Bacakan ayat Al-Quran, bacakan la ilaha illallah, ajarnya syahadah. Lalu ibu ni menjawab, sebenarnya aku tidak reti membaca apa-apa bahagian daripada Al-Quran. Kemudian doktor ni kata, pergilah solat, mohon meminta doa dengan Allah. Sesungguhnya aku juga tidak solat. Subhanallah. Kemudian doktor terkejut. Bagaimana engkau solat? Kami tidak solat kecuali pada hari raya. Itu pun sebagai ikutan sahaja. Kemudian saya bertanya kepadanya mengenai keadaan anaknya. Lalu si ibu menjawab, dia seorang yang baik.
menyukai kehidupan, akan tetapi pada tahun lepas dia berkenalan dengan seorang gadis yang telah memikatnya. Lalu adakah dia solat? Jawabannya tidak. Anaknya tidak pernah solat kerana ibu ayah tidak pernah mengajarkan anak itu solat sehingga umur 25. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dijawabnya tidak, akan tetapi dia berniat untuk mengerjakan haji pada akhir umurnya. Ibu ni jawab, anak dia berniat untuk tunaikan haji nanti bila dah tua, anak dia berniat untuk solat dan sebagainya. Lepas tu dia berkata, siapa yang boleh jamin boleh hidup 30, 40, 50 ataupun 60 tahun lagi. Kemudian pemuda tersebut dah menunjukkan nazak. Lalu ketika itu doktor tersebut membantu anak muda itu supaya menyebut la ilaha illallah. Doktor ni mengulang, sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahukah tuan-tuan puan-puan sekalian apa yang dijawab oleh pemuda tersebut? Pemuda tersebut dia menyebutkan, I can't. Maksudnya saya tidak boleh. Saya tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Ini masa saat sakaratul maut. Dan apa yang disebut oleh pemuda tersebut, dua perkara saja. Berikan aku ubat penahan sakit. Dalam keadaan, subhanallah, na'udzubillah min zalik, pemuda itu berusaha dengan seluruh anggotanya dan air matanya berhenti keluar daripada matanya. Okey, apabila doktor minta sebut la ilaha illallah, pemuda tu nak sebut la ilaha illallah, tetapi nampak kesusahan dia nak sebut la ilaha illallah sehingga air matanya keluar. Tapi air mata yang keluar adalah warna yang berubah menjadi hitam. Memula keluar air mata jernih, tapi lama-lama air mata yang keluar menjadi warna hitam dan dia tidak mampu untuk mengeluarkan perkataan la ilaha illallah. Saat itu disaksikan oleh ibunya. Kemudian apa yang berlaku ialah pemuda itu berkata, aku mahu ubat penahan sakit dan aku mahu teman wanita aku. Dua tu yang dia minta saat akhir. Aku mahu ubat penahan sakit dan aku mahu teman wanita aku. Dan akhirnya pemuda tersebut meninggal dengan kalimah tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Dan muka pemuda itu ditupi dengan warna hitam legam. Setelah selesai sakaratul maut, wanita lelaki tersebut meninggal dalam keadaan yang muka hitam legam. Allahu Akbar, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ini merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Jasiyah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka sangkakan itu. Subhanallah. Allah sebut dalam surah Al-Jasiyah ayat 21 ini, muslimin muslimat sekalian, patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka, berfikir, berangan-angan bahawasanya kami, yakni Allah, akan menjadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semasa hidup dan semasa mati. Na'udzubillah min zalik.